guys, bersama saya lagi dalam Orang Indo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, seramai warganet di luar sana dan juga pemimpin-pemimpin dalam kerajaan hari ini mempersoal kecerdikan otak ketua pembangkang ataupun ketua geng sapu bersih pengurusi Pertikaian Nasional atau Perikatan Nasional, yaitu Abakau. Benarkah dia ini memalukan diri sendiri, atau adakah Abakau ini bodoh atau pura-pura bodoh? Itu antara persoalan yang diketengahkan ataupun dipersoalkan karena beliau mempunyai membuat satu kenyataan yang boleh dianggap sebagai kenyataan yang memalukan diri sendiri. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa lagi, saya mau memberikan sedikit update ya berkaitan dengan kenyataan ini yang mempersoalkan adakah Muhyiddin bodoh atau pura-pura memperbodohkan diri sendiri atau pura-pura bodoh. Jadi tanpa buang masa, mari kita ikuti kenyataan ini. Katanya kecerdikan akal Ketua Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin disoal susulan kenyataannya mengenai pertikaian. Patutlah mereka dipanggil sebagai Pertikaian Nasional ya, kerana dia suka sangat mempertikaikan mengenai pertikaian Laut Cina Selatan dengan China. Ini selepas Muhyiddin membidas Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana dianggapnya cuai dalam memberi kenyataan berhubung isu pertikaian Laut Cina Selatan. Ia susulan kenyataan Perdana Menteri itu yang memberitahu Putrajaya terbuka kepada rundingan selepas Beijing membangkitkan projek operasi cari gali Petronas di kawasan laut tersebut. Dalam kenyataan semalam, ya, Muhyiddin memberi amaran kepada kenyataan Anwar secara tidak langsung boleh dianggap memperakui tuntutan China terhadap kawasan yang sudah sah merupakan wilayah Malaysia. Mengulas kritikan Muhyiddin, ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee berkata, bekas Perdana Menteri itu sepatutnya lebih faham keadaan sebenar. Saya tidak tahu, katanya, sama ada Muhyiddin bodoh atau pura-pura bodoh. Kerana sebagai bekas Perdana Menteri, beliau sepatutnya tahu bahawa dalam perihal hubungan antarabangsa yang melibatkan urus tadbir, pertemuan dan timbang tara untuk menyelesaikan atau setidak-tidaknya mengendurkan ketegangan dalam suatu isu, termasuk tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan, katanya pada satu kenyataan hari ini. Lee berkata Muhyiddin menjejaskan kedaulatan negara apabila mengkritik Anwar mengenai hubungan Malaysia dengan China. Ya, apatah lagi apabila berhadapan dengan kuasa-kuasa besar, bahasa diplomat adalah amat penting untuk memastikan hubungan harmoni dibekalkan atau dikekalkan. Saya yakin Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai mantan Perdana Menteri banyak pengalaman politik, tentunya cerdik, pandai dan bijaksana. Tentu beliau juga faham, katanya, apa yang dimaksudkan dengan bahasa diplomatik, terutamanya apabila kita berhadapan dengan Amerika Syarikat dan China yang kedua-dua hadir di rantau Asia Tenggara termasuk Laut Cina Selatan. Sayangnya, katanya, Muhyiddin yang kini mengaplai gerombolan pembangkang Pertikaian Nasional hanya berani bermain politik kotor. Demi secebis undi, beliau telah memperjudikan keselamatan negara, memalukan nama baik Malaysia, melakukan sabotas ke atas hubungan dua hala antara negara kita dan juga China, serta menjejaskan usaha ASEAN untuk mengekalkan keamanan rantau ini, kata Lee. China sebelum ini menegaskan bahawa penerokan minyak dan gas Petronas telah merangkumi laluan laut antarabangsa, termasuk sebahagian kawasan tuntutan Republik itu dari 9 garis putus yang merentasi Laut Cina Selatan. Mahkamah Timbang Tara di The Hague memutuskan pada 2016 bahwa penetapan sempadan 9 garis putus dibuat tanpa asas undang-undang. Menggunakan 9 garis putus, China terus menceroboh zon ekonomi eksklusif Malaysia, Brunei, Indonesia, Filipina, Vietnam dan juga Filipina di Laut Cina Selatan. Anwar juga menegaskan bahawa Malaysia tidak akan berkompromi dengan China berhubung penerokan syarikat minyak dan gas negara itu, dan berkata Muhyiddin patut lebih teliti dengan kenyataannya. Sementara itu, Lee turut menyoal mengapa Muhyiddin tidak mengkritik dirinya sedangkan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2022 apabila Menteri Luar dari Bersatu pimpinannya telah bersetuju dengan perjanjian pembangunan bersama di Laut Cina Selatan. Ketika dihubungi, Lee berkata ini merujuk kepada kenyataan bersama pada Julai tahun lepas antara Menteri Luar China ketika itu Wang Yi dan rakan sejawatannya dari Malaysia Saifuddin Abdullah, bahwa kedua-dua membina konsensus untuk mempercepatkan
perundingan mengenai kod etika di Laut Cina Selatan dan bersama-sama membina Laut Cina Selatan menjadi laut keamanan dan juga kerjasama. Pun begitu, Muhyiddin bukan lagi Perdana Menteri pada masa itu dan telah digantikan oleh Ismail Sabri pada Ogos 2021. Muhyiddin digulingkan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2001 manakala Menteri Luar semasa pentadbirannya ialah Hisamuddin Hussein daripada UMNO. Bagaimanapun, Menteri Luar pada 2022 semasa pentadbiran Ismail Sabri ialah Saifuddin Abdullah daripada Bersatu. Malaysia kini tidak menemui sebarang kenyataan Saifuddin yang menyokong perjanjian pembangunan bersama dengan Laut Cina Selatan. Dalam pada itu, ia juga mendakwa Parti Muhyiddin Bersatu telah mencapai kata sepakat dengan kerajaan Cina hasil rundingan bersama. Ini dipercaya merujuk kehadiran Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal pada acara maya Parti Komunis Cina berdialog dengan parti politik dunia bulan lepas. Itu dia sahabat semua. Ya, apabila seorang pemimpin muda mempersoalkan kenyataan daripada Muhyiddin Yassin, ya, adakah beliau ini bodoh atau pura-pura bodoh katanya. Kerana membuat kenyataan sembrono yang tidak berasas, sahabat-sahabat semua. Wow, amat mengejutkan. Hari ini mereka begitu terdesak untuk melakukan apa sahaja isu untuk dimainkan sebagai alat ya politik mereka. Jadi sahabat-sahabat semua, beginilah sikap terdesak ya bekas mantan Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap, bukannya daripada mandat rakyat. Itu adalah fakta ya. Dia bukan dipilih melalui dalam pilihan raya, tapi dia dipilih oleh politikus-politikus ya apabila mereka mengkhianati mandat rakyat ya selepas PRU yang ke-14. Jadi itu saja apa yang saya kongsikan sahabat semua. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa bersama-sama dengan Orang Indonesia Channel. Dan sekiranya sahabat-sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat ya, beri komen dengan cara berhemah. Jangan seperti walaun-walaun, jangan seperti walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih yang memberikan komen dengan maki hamun. Jadi itu saja apa yang saya ingin kongsikan. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Indonesia Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.